Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Terhina dituduh, gemuk dan fake. Kelak kawan sampai mati. So hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Okay, korang boleh cari the segment podcast. So guys, malam ni, malam The Segment Crime Unit. Basically, The Crime Unit, kita orang nak share dengan korang tentang satu kes pembunuhan di Jepun pada tahun 2004 kalau tak silap aku. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan di intro. Okay guys, welcome back. So macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah The Segment Crime Unit. Okay, so basically kita akan menceritakan ataupun kita akan mengupas kisah-kisah jenayah yang berlaku di dunia. Okay, Jepun, Australia, Amerika, Malaysia, Indonesia, Sabah, Sarawak, Brunei dan sebagainya. Okay. Okay guys, so untuk pengetahuan korang, okay, Nevada Tan ni adalah nickname seorang budak perempuan berumur 11 tahun yang bernama Natsumi Tsuji. Okay, yang bunuh kawan sekelas dia, Satomi Mitarai, 12 tahun. Jenayah ni berlaku pada 1 Jun 2004 di Bandar Sasebo yang terletak di wilayah Nagasaki, Jepun. Jadi kes ni juga boleh orang kata kes ni dikenali sebagai Sasebo slashing. Okay, so by the way, ada kisah macam mana Natsumi ni dinamakan Nevada Tan. Okay, pada mulanya guys, orang kata identiti pembunuh ni dirahsiakan atas pelaku masih lagi underage. Okay, lepas tu public dapat tahu ataupun public dapat orang kata dapat cari satu foto kelas yang ada gambar yang dipercayai adalah pembunuh tersebut, iaitu Natsumi. Okay, dalam foto tersebut dia memakai satu jaket, basically satu jaket universiti, tulisan Nevada dekat depan ni kan. Jadi gelaran Tan tu pula adalah cara diorang panggil budak kecil di Jepun. Jadi diorang panggil Nevada Tan. Jadi yang menjadi persoalan sekarang ni, kenapa agaknya budak perempuan ni sanggup bunuh rakan baik dia sendiri guys? Korang boleh brain tak apa motif budak perempuan ni sampaikan dia sanggup nak buat jenayah yang sangat kejam macam ni? Gila guys. Okay, so jom, untuk aku menceritakan lebih lagi tentang kronologi kes ni, jom kita check out apa yang terjadi sebenarnya. So guys, basically pada hari kejadian, Nevada Tan ni ada bawa satu pisau box cutter pergi sekolah. Okay? And then masa tu tengah lunch, and dia pujuk lah si mangsa ataupun nama dia Satomi untuk pergi ke kelas yang kosong. Okay, pergi ke kelas yang kosong dengan dia, dan dia pun tutup lah langsir kat kelas tu. Okay, jadi kalau korang perhati cara dia nak perangkap kawan dia ni, mula-mula si Nevada Tan ni kata dia nak tunjukkan Satomi satu game baru. Lepas tu guys, dia suruh Satomi ni duduk kat satu kerusi dan immediately rampas dia punya spek mata kan, kira macam cermin mata dia rampas terus. So jadi si Nevada Tan ni siap bagi tahu yang Satomi akan mati. Tapi sayangnya Satomi ni tak lari. Yalah, sebab dia macam apa pula aku nak kena mati hari ni kan. So dia macam fikir macam, oh ini mesti macam main-main je kan. Jadi Nevada Tan ni kata Satomi tak boleh tengok game baru ni. So dia nak blindfold ataupun nak tutup mata si Satomi ni. Tapi Satomi ni tak nak. So last dia tutuplah mata kawan dia ni dengan sebelah tangan kan. Lepas tu korang tahu tak apa yang dia buat? Dia gunakan tangan yang lagi sebelah dia tu, okay, untuk ambil box cutter yang dia bawa pergi sekolah tadi. Dengan box cutter itulah juga si Nevada tadi kelar leher Satomi sedalam-dalamnya guys. Sedalam-dalamnya. Gila kan. So now korang imagine guys, betapa dalamnya luka kelar sampai si Satomi ni langsung tak dapat jerit minta tolong guys. This is a very painful way for you to die. Jadi Satomi sekarang ni macam dah tak mampu nak defend diri sendiri. So si Nevada Tan ni apa lagi, dia pun ambil peluang ni, and then dia terus serang si Satomi ni kan. Kali ni dia kelar pula pergelangan tangan Satomi ni. Satomi yang cerita parah macam tu terus jatuh ke atas lantai, terus orang kata flat out dekat lantai guys. So you just imagine guys, dengan keadaan macam tu, si Nevada Tan ni boleh berdiri, boleh tengok je kawan dia ni nyawa-nyawa ikan berlumuran darah kan. And basically dia tengok je perempuan ni, dia tengok je budak Satomi ni, dia tengok sampailah si Satomi ni orang kata mati disebabkan kehilangan darah yang sangat-sangat banyak.
Kejam tak kejam budak ni kan. So lepas tu guys, si Nevaratan ni tinggalkan kelas tempat pembunuhan tu berlaku dan dia boleh berjalan balik ke kelas dengan baju dia yang tadi yang penuh dengan darah kan. Jadi masa dia jalan balik pergi ke kelas tu, dan dia masuk kelas, and then cikgu pun macam kenapa ada 2 orang missing dalam kelas aku ni kan. Satu si Satomi ni, lagi seorang si Nevaratan ni. Jadi bila cikgu ni nampak si Nevaratan ni masuk dalam kelas dengan keadaan baju yang penuh dengan darah, cikgu ni macam terus panik guys kan. Panik bukan apa guys, cikgu ni ingat kan macam Nevaratan ni cederakan diri sendiri ke apa kan. Jadi dia macam pelik lah kan. Sampailah Nevaratan ni bagi tahu kat cikgu, ini bukan darah aku, dia kata kan. Jadi cikgu ni pun dengan penuh gabrah, dia pun berlari keluar kelas dan dia cari si Satomi ni kan. Nevaratan pula, masa cikgu tu lagi keluar kelas, Nevaratan ni follow belakang cikgu ni dan dia menangis-nangis. Dan berulang kali dia cakap, aku dah buat benda yang salah kan. So pihak sekolah pun dah panggil ambulans, panggil polis, dan orang kata panggil juga si ibu bapa si Satomi ni. So diorang siap bagi amaran yang anak diorang tercedera, tapi sebenarnya masa tu Satomi dah pun meninggal dunia. Jadi bila ambulans sampai, Satomi Mitarai ni dah pun meninggal dunia akibat kehilangan darah yang melampau. Bila pihak polis sampai, Natsumi ni mengaku dah rancang nak bunuh kawan dia ni sejak 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu dia dah plan dah dia nak bunuh kawan dia ni siapa. Jadi dekat balai polis dia pun ada tunjukkan rasa bersalah dan menangis, tak nak makan, dan berulang-ulang kali dia duk cakap, aku dah buat salah, aku minta maaf. Berulang kali dia cakap benda tu kan. Guys, kalau korang nak tahu si Satomi dengan Natsumi ni ataupun Nevaratan ni, diorang ni berkawan baik sebenarnya. Ramai yang selalu nampak diorang ni berdua berjalan sama-sama, Jadi kalau nak ikutkan laporan daripada rakan-rakan sekelas, tak ada apa-apa pun tanda yang menunjukkan diorang ni ada, orang kata, ada perselisihan faham ataupun bergaduh dan sebagainya. And then si Nevaratan ni pula, dia punya tahap level IQ dia guys memang tinggi gila guys. Even markah kat sekolah pun memang cemerlang je. Tapi guys, dia ni ada satu masalah ataupun ada satu obsession terhadap filem horror. Kan? Jadi Nevaratan ni susah nak bezakan apa yang nyata dan apa yang fantasi. Lepas pembunuhan tu, Nevaratan dah didiagnosis, dan korang nak tahu tak, dia rupa-rupanya mengalami sindrom Asperger based on masalah komunikasi dan obsesi melampau dekat apa benda yang dia suka. Macam sekarang ni dia suka cerita-cerita horror, dia memang ada satu obsession yang sangat melampau dekat cerita-cerita horror. Anyway guys, Nevaratan ni adalah seorang peminat anime dan dia sangat obses dengan anime, dan dia juga adalah orang kata peminat ataupun terlalu obses dengan satu filem dekat Jepun iaitu bernama Battle Royale. Jadi lepas tu Nevaratan pun minat lah dengan flash animation yang bertemakan kematian. Contohnya Red Room. By the way guys, yang tak tahu Battle Royale ni, basically Battle Royale ni adalah satu filem tentang masyarakat di masa depan, yang di mana diorang ada 42 pelajar yang dihantar ke pulau terpencil dan mereka kena bunuh sesama sendiri untuk survive. Itu Battle Royale. Kalau korang tak pernah tengok Battle Royale, korang pergi tengok, cerita tu tragis gila guys. Memang horror lah cerita tu, gory horror. So pada satu masa guys, Nevaratan ni ada idea nak buat satu website sendiri dengan animasi horror. Lepas tu Satomi dan Nevaratan ni ada sedikit salah faham lah. So cara Satomi nak balas dendam kat Nevaratan, Satomi ada buat satu website ataupun ada post satu posting dekat satu website yang bertulis Nevaratan ni dia adalah orang gemuk dan fake. Jadi macam bila si Nevaratan ni dapat tahu, confirm dia marah kan. Jadi dia suruh si Satomi ni minta maaf dan sebagainya. Tapi yelah, member tengah marah, jangan harap dia nak minta maaf kan. So guys, rasanya inilah yang buat si Nevaratan ni makin berang sampailah dia bunuh kawan dia ni, si Satomi. So bolehlah kita simpulkan kat sini yang pembunuhan ni sia-sia je guys. Memang sia-sia je, disebabkan satu posting yang dimuat naik oleh si mangsa mengatakan yang si Nevaratan ni gemuk dan seorang yang fake. Dia menjadi macam kata dendam kepada dia dan dia bunuh je kawan baik dia ni. Macam tak ada apa-apa masalah. Itu gila. Nak dijadikan cerita, Nevaratan ni pula memang orang kata memang ada ciri-ciri orang yang bermasalah. Pada 15 September 2004, Mahkamah Keluarga Jepun, Japanese Family Court, putuskan untuk memasukkan Nevaratan ke pusat pemulihan atau penjara khas juvenile.
Okey, diorang ketepikan umurnya yang masih muda sebab diorang ambil kira betapa seriusnya jenayah yang dibuat. Jadi si Nevada Tan ni pun dia hantar ke sana dan diletakkan di bawah pemerhatian selama 9 tahun guys. Lama tu. Close monitoring selama 9 tahun. Di Jepun ni pula, tahanan juvana adalah individu di bawah umur 20 tahun. Jadi individu bawah umur 20 tahun ataupun 18 tahun, diorang tidak boleh dikenakan hukuman mati guys. Jadi maknanya si Nevada Tan ni memang dah terselamat lah daripada hukuman mati ni. So next, pada 15 September 2006, kalau korang nak tahu apa yang mahkamah putuskan untuk panjangkan lagi tempoh pengawasan dekat Nevada Tan ni, lagi 2 tahun. Diorang nak teruskan penilaian psikologi Nevada Tan sebab tingkah laku dia memang agak pelik and buatkan diorang ni percaya yang budak ni masih boleh mendatangkan masalah ataupun boleh mendatangkan bahaya kepada masyarakat Jepun masa tu. Jadi lastly pada pada 29 Mei 2008, Nevada Tan dikenakan tahanan rumah, house arrest ataupun home arrest. Lepas tu guys, pada tahun 2013, time tu umur dia 20 tahun. Okey, Nevada Tan dibebaskan sebab dia dah menjalani hukuman penuh. Okey, keluarga dia pula dah berpindah ke sebuah lokasi yang tidak diketahui. Basically the whole family cabut, pindah. So before kita habis cakap pasal Nevada Tan ni, korang ingat lagi tak dekat sekolah tempat berlakunya pembunuhan tu? So kisahnya di Okubo Elementary pada 18 Mac. Pelajar diorang diberi album graduation dengan muka surat kosong sebagai tanda hormat kepada Satomi Mitarai. Nevada Tan ni pun diberikan sijil tamat sekolah juga sebab pihak sekolah ni harap nak memudahkan integration dia ke dalam masyarakat Bali. Sekolah ni pun kata berhati perut juga kan, untuk bagi dia sijil tamat sekolah juga. So guys, what do you guys think about case ni kan? Apa iktibar ataupun apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada kes-kes yang macam ni? Okay, korang boleh tulis di ruangan komen ataupun korang boleh join the rest of the segmentators dekat dalam Discord channel yang kita boleh borak-borak kat sana. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Korang, okay, Nevada Tan ataupun nickname dia. Okay guys, so untuk kita tahu okay, jadi si Nevada ibu bapa si mak bapak si Satomi ni pula sampai okay, itu cut. Jadi korang nak tahu tak bila pihak polis sampai sebenarnya? Maksud basically, jadi korang tahu tak bila pihak